saya akan terangkan kepada tuan-tuan puan apa yang dimaksudkan dengan surat kuasa wakil, apa sebenarnya kuasa yang diberikan kepada pemegang surat kuasa wakil tersebut, dan apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat sebelum tuan-tuan puan memberikan kuasa kepada pemegang kuasa wakil ni. Okay, so dalam istilah bahasa Inggerisnya kita panggil dia sebagai power of attorney, dan dalam bahasa Melayu terjemahannya adalah surat kuasa wakil. Ada yang kata surat wakil kuasa lah, terpulang lah, tapi biasanya yang saya sebutkan power of attorney ni sebagai surat kuasa wakil. Okey, tuan-tuan puan yang ada pengalaman, mungkin tuan-tuan puan pernah berhadapan dengan situasi pemaju-pemaju hartanah, pemaju-pemaju hartanah yang ingin menjalankan joint venture ataupun yang ingin menjalankan usaha sama dengan tuan-tuan puan sebagai tuan tanah. Dia datang jumpa dengan tuan-tuan puan, dia bercakap, okey, saya ni pemaju yang dah berpengalaman dalam membangunkan projek-projek hartanah dan sebagainya. So pemaju-pemaju hartanah ni biasanya bila dia berkehendakkan nak memajukan suatu tanah tersebut dan tanah tersebut dimiliki oleh orang lain, oleh anda sebagai contoh, mereka akan berjumpa dengan anda, mereka akan bercakap dengan anda, biarlah saya majukan tanah tersebut, biarlah saya yang memulakan usaha untuk membangunkan tanah tersebut jadi projek perumahan, jadi projek rumah kedai dan sebagainya. Dan bila pemaju dah cakap macam tu kepada anda, dia minta anda join dia. Ayat dia lebih kurang macam ni lah, you jadi saya punya business partner lah. Jadi business partner konon-kononnya lah kan, jadi business partner saya, kita buat joint venture agreement, dan dalam masa yang sama you bagilah saya PA. Dia cakap macam tu, you bagilah saya PA. PA tu apa? Inilah yang dimaksudkan dengan power of attorney. Secara tidak langsung sebenarnya kita telah memberikan hak kepada dia untuk berurusan dengan pihak-pihak tertentu, terutamanya dengan pihak pejabat tanah, dengan pihak bank dan sebagainya, yang mana kuasa tersebut bila diberikan kepada pemaju hartanah tu melalui surat kuasa wakil ataupun power of attorney tadi, kita telah pun memberikan sebebas-bebasnya hak kepada pemaju hartanah tadi tu untuk menjalankan apa-apa urus niaga ataupun urusan ke atas hartanah kita punya tadi tu. Sebab tu saya cakap power attorney ni kuasanya sangat-sangat besar, dan tuan-tuan puan perlu berhati-hati sebelum tuan-tuan puan bertindak memberikan kuasa ataupun menandatangani surat kuasa wakil ataupun power attorney ni dengan mana-mana pihak sekalipun. Tuan-tuan puan kena faham apa sebenarnya implikasinya dan apa sebenarnya kesan bila tuan-tuan puan dah tanda tangan surat kuasa wakil tersebut, dan inilah yang saya akan terangkan pada tuan-tuan puan pada pagi ni. So you just imagine bila kita memberikan kuasa kepada sesiapa saja, so dalam contoh yang saya berikan tadi tu kepada pemaju hartanah yang nak bangunkan hartanah kita, seolah-olah macam dia yang mempunyai ataupun dia yang berkuasa ke atas tanah milik kita tu. Sebab tu tuan-tuan puan perlu berhati-hati bila kita nak serahkan kuasa melalui surat kuasa wakil ni, melalui PA ni tadi kepada mana-mana pihak sekalipun, kita kena kenal pasti apa sebenarnya klausa yang terkandung di dalam dokumen PA tersebut. Apa sebenarnya kuasa yang kita berikan kepada pihak yang kita nak serahkan kuasa tersebut. So inilah yang perkara yang tuan-tuan puan kadang-kadang jarang-jarang dengar, tak ada siapa-siapa yang mungkin terangkan kepada anda. Jadi saya ambil peluang ni untuk terangkan kepada anda, seperti mana yang saya dah nyatakan dalam 176 buku saya tersebut. Okey, jenis-jenis PA. PA ni ada banyak jenis tuan-tuan puan. Biasanya kita dengar PA ni ada dua lah. Satu dipanggil revocable power of attorney, revocable power of attorney, dan satu lagi dipanggil irrevocable power of attorney. Okey, beza antara dua ni memang sangat ketara. Apa yang dimaksudkan dengan revocable power of attorney? Revocable ni maknanya boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan oleh pemegang kuasa wakil ataupun oleh tuan tanah tu sendiri. Dia boleh membatalkan surat kuasa wakil ataupun power of attorney tersebut. Bila kita buat power of attorney tersebut, klausa yang ada dalam tu, bila namanya revocable, maknanya ada terma ataupun klausa di dalam power of attorney tersebut yang memberikan kuasa kepada tuan tanah untuk membatalkan kuasa yang telah diberikan kepada pemegang power attorney tadi ataupun pemegang kuasa ni tadi. Okey, itu untuk revocable. Yang satu lagi yang kita panggil sebagai irrevocable. Irrevocable ni maksud dia tak boleh dibatalkan. Tak boleh dibatalkan. So maksud dia bila tuan-tuan puan dah tanda tangan
surat kuasa wakil ataupun power attorney yang irrevocable ni tadi, tuan-tuan puan-puan tidak ada hak untuk membatalkan semula perjanjian ataupun kuasa yang telah diberikan kepada pemegang kuasa tadi tu. Jadi ini dua perkara yang sangat-sangat ketara. Satu revocable, satu lagi irrevocable. So kalau tuan-tuan puan tengok, biasanya dalam klausa irrevocable power of attorney ni dia ada satu terma yang dinyatakan di dalam power attorney tersebut, yang mana terma tersebut memberikan kuasa secara mutlak, kuasa secara mutlak kepada pemegang surat kuasa wakil tadi tu, dan dalam masa yang sama kuasa mutlak yang diberikan ni tadi, dia akan membenarkan pemegang surat kuasa wakil ni tadi buat apa saja urusan ke atas hartanah yang tuan-tuan puan ada, yang tuan-tuan puan miliki tadi tu. Jadi inilah impact yang sangat-sangat ketara, impact yang sangat-sangat besar kepada sesiapa yang menandatangani dokumen irrevocable power attorney ni, sebab dia memberikan kuasa secara mutlak. Pemegang surat kuasa wakil tu boleh jalankan apa saja, boleh jalankan apa saja ke atas hartanah tersebut. Okey, dan yang kedua, dalam dokumen irrevocable power attorney ni biasanya dia ada satu lagi terma yang mengatakan bahawa irrevocable power attorney ni tak boleh dibatalkan disebabkan adanya consideration. Disebabkan adanya consideration. Apa maksud consideration kat situ? Adanya balasan. Okey, maksud balasan kat sini adalah pemegang surat kuasa wakil tadi yang tuan tanah dah berikan hak kepada dia tu tadi, dia telah membayar sejumlah wang kepada tuan tanah, kepada pemilik tanah selaku pemberi kuasa. So maknanya penerima kuasa ni tadi dia dah bayar sejumlah wang, katalah dengan harga RM100,000, dengan balasan RM100,000, pemberi kuasa ni dah terima, tuan tanah tu dah terima RM100,000 tu tadi. Okey, so dengan bayaran RM100,000 tadi, itu menyebabkan adanya berlaku balasan di pihak penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Penerima kuasa dah bayar RM100,000 tadi kepada tuan tanah selaku pemberi kuasa, dan dengan sebab itulah surat kuasa wakil tersebut tidak boleh dibatalkan. So maknanya power attorney ni mestilah dalam bentuk bertulis, ada agreementnya, ada dokumennya, mesti ada hitam putihnya. Okey, dan power attorney ni mestilah didaftarkan di mahkamah tinggi ataupun di pejabat tanah ataupun kedua-duanya sekali. Kita boleh kita prepare power attorney tadi. Lepas dah prepare power attorney ni, kita kena matikan stamp dulu. Kita kena stamping dulu power attorney tersebut, dan selepas stamping power attorney tersebut barulah kita daftarkan sama ada di mahkamah tinggi ataupun di pejabat tanah ataupun kedua-duanya sekali. Okay, kenapa kena register kat pejabat tanah, kenapa kena register kat mahkamah? Sebabnya adalah bila benda tu dah dimatikan stamp, benda tu perlu didaftarkan di mahkamah. Sebab bila nak daftarkan kat mahkamah ni lah, itulah yang memberikan what we call validity, keesahan. Maksud dalam bahasa orang putihnya validity lah, validity power of attorney tersebut. Barulah power attorney tersebut sah diperlakukan. Kena daftar di mahkamah ataupun di pejabat tanah terlebih dahulu. Kalau anda buat short-short sendiri, power attorney anda buat short-short sendiri, anda minta orang tu tanda tangan, anda tak matikan stamp, anda tak daftarkan di mahkamah ataupun di pejabat tanah, maka power attorney tersebut tak boleh pakai pun sebenarnya. Tak ada orang kata apa kuasa yang diberikan kepada anda, sebab anda tak power attorney yang diberikan kepada anda tadi tu tak didaftarkan. Jadi perlu didaftarkan sama ada di mahkamah tinggi ataupun di pejabat tanah ataupun kedua-duanya sekali untuk mengesahkan keesahan. Tengok bahasa tu, mengesahkan keesahan, ataupun dalam bahasa orang putihnya lebih mudah kita gunakan kan, validity of the documents. So itulah sebenarnya yang tuan-tuan puan perlu buat. Dokumen tersebut bila kita nak tanda tangan, mestilah menandatangan dokumen tersebut di hadapan saksi. Okey, saksi kat sini siapa? Saksi ni sama ada seorang peguam bela ataupun peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya, ataupun pegawai di Mahkamah Tinggi tersebut, ataupun pegawai di pejabat tanah.
So antara tiga ni, ini tiga orang ni saja yang diberikan orang kata apa kuasa untuk menyaksikan tanda tangan diturunkan di atas dokumen power of attorney tadi, sama ada melalui peguam bila peguam syara sebagai saksi, ataupun pegawai di mahkamah sebagai saksi, ataupun oleh pejabat tanah punya pegawai sebagai saksi. Okey. Seterusnya, bolehkah pemegang power attorney membuat apa-apa transaksi ke atas tanah tersebut setelah ianya didaftarkan? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Okey, maksudnya katalah tadi awal-awal tadi masa mula-mula saya start opening saya punya mukadimah tu, saya dah cerita dah. Anda sebagai tuan tanah, anda di-approach oleh pemaju perumahan. Pemaju perumahan ni nak JV dengan anda, nak buat joint venture dengan anda untuk memajukan tanah anda tu menjadi satu projek perumahan. Okay, jadi dokumen yang biasanya ditantangani oleh pemaju perumahan tersebut yang diprepare oleh peguam biasanya ada dua ataupun tiga dokumen lah. Kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga lah. Kalau macam saya, biasanya saya prepare dua agreement. Satu yang dipanggil sebagai joint venture agreement, perjanjian usaha sama, dan yang kedua kita sebut sebagai power of attorney yang kita tengah ceritakan sekarang ni, surat kuasa wakil. Joint venture agreement ni menjelaskan di dalam terma-terma joint venture agreement tersebut adalah apa tugas dan tanggungjawab pemaju ke atas projek perumahan tersebut, dan apa tugas dan tanggungjawab pemilik tanah untuk kata apa projek tersebut. Jadi ini kita sebutkan di dalam dokumen perjanjian usaha sama ataupun JV agreement, joint venture agreement. Okey, satu lagi dokumen yang kita tengah ceritakan sekarang ni berkaitan dengan power of attorney ataupun surat kuasa wakil. Okey, so surat kuasa wakil ni pun saya akan preparekan juga. Saya minta juga tuan tanah tu dan juga orang kata apa pemaju tadi tu untuk tantangan, dan orang kata apa, dalam surat kuasa wakil ni lah yang pemaju diberikan kuasa oleh tuan tanah tu untuk menguruskan apa-apa transaksi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Okey, anda bayangkan begini, pemaju perumahan bila dia nak majukan perumahan, dia kena buat macam-macam kerja, macam-macam orang kata apa prosedur yang dia kena patuhkan. Antaranya adalah dia kena berurusan dengan pejabat tanah dan galian, pejabat tanah dan daerah, dia kena berurusan dengan pihak berkuasa tempatan, majlis perbandaran, ini untuk mendapatkan kelulusan, ataupun dalam bahasa istilah pemaju ni kita panggil dia sebagai kebenaran merancang, KM. Kena buat kebenaran merancang, kena submit pelan, kena tukar syarat kegunaan tanah. Kalau katalah tanah tu ada tanah pertanian, dia kena tukar syarat daripada tanah pertanian kepada tanah kediaman ataupun tanah bangunan. Okey, so bila dah tukar pula syarat kegunaan tanah tersebut, dia kena buat pula proses pecah lot. Kena buat proses pecah lot untuk pecahkan daripada sekeping tanah tu, mungkin gerannya 5 ekar katakan, so daripada 5 ekar tadi tu dia nak pecahkan lot tu katalah menjadi 300 unit rumah teres. So dia nak pecahkan setiap lot tu katalah 20 kali 70 ke 20 kali 65 ke, so dia pecahkan, so dia buatlah dia punya planning dan sebagainya tu, dan dia kena submit proposal dia, kebenaran merancang tadi tu kena submit ke pihak pejabat tanah dan juga pihak berkuasa negeri lah. So bila dah dapat kelulusan tukar syarat kegunaan tanah, dah dapat kelulusan untuk buat orang kata apa pecah lot tadi tu, barulah projek tersebut boleh dibangunkan, dan dia kena dapatkan juga kelulusan daripada KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk pemaju-pemaju yang dia adalah syarat-syarat dia lah untuk bangunkan tanah tersebut, dia kena sediakan macam-macam lah, deposit dan sebagainya nak kena bayar kepada pemaju. Dan kenapa tuan tanah ni tak majukan sendiri tanah tersebut kan, dia dah ada tanah dia, kenapa dia nak buat JV dengan pemaju ni? Biasanya tuan-tuan tanah ni dia tak tahu caranya dan dia tak ada modal lah. Dia tak tahu cara dan dia tak ada modal untuk keluarkan modal nak bayar untuk urusan nak convert tanah ni, untuk urusan pecalot dan sebagainya, ini semua perlukan modal. Dia tak tahu nak buat, jadi dia buatlah JV dengan pemaju hartanah ni tadi. Okey, yang selalunya menjadi masalah adalah satu perkara yang tuan-tuan perempuan perlu berhati-hati dengan pemaju-pemaju hartanah yang nak buat JV dengan tuan-tuan perempuan, yang nak minta tuan-tuan perempuan tanda tangan dokumen PA ni. Jadi kalau boleh saya nak syorkan pada anda semua, kepada tuan-tuan perempuan semua, kalau ada niat nak buat JV, nak buat joint venture dengan pemaju-pemaju hartanah tu, dapatkan khidmat nasihat daripada peguam, dapatkan khidmat nasihat daripada orang yang memang berpengalaman, yang pakar dalam bidang ini. Jangan terus gelap mata, katalah pemaju ni tadi, oi projek ni siap, saya dapat jual semua, you dapat 2 million, you jual pada saya ini tanah, katalah sekarang ni harga dia 1.2 million lah. Kalau saya develop ini tanah, you dapat untung 2 million, you dapat lagi extra 800,000. You sekarang you mau jual saja ke ataupun you mau JV dengan saya?
Anda bayangkan beginilah, bila pemaju hartanah ni menandatangani dokumen power attorney tersebut, anda seolah-olah dah memberikan tanah tersebut kepada dia. Kuasa mutlak diberikan kepada dia sebagai pemegang power attorney tadi. Jadi isunya kat sini adalah pemaju tu dia boleh jalankan apa-apa urusan ke atas hartanah tersebut, termasuklah menggadaikan tanah tersebut pada pihak bank. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi kisah power attorney ni. Hari ini sebagai mukadimah nak bagi tuan-tuan faham aja apa yang dimaksudkan dengan PA tadi tu, apa yang dimaksudkan dengan power attorney tadi tu. Dan insyaAllah minggu depan kita akan cerita lebih panjang, lebih detail berkaitan dengan kisah family saya yang ditipu oleh pemaju hartanah yang menandatangani dokumen PA ni, dan dalam masa yang sama projek perumahan tersebut terbengkalai. Dan saya akan ceritakan sampai kisah tu dah orang kata apa, jadi satu lembaran sejarah lah untuk family saya. Dan saya tak orang kata apa berniat untuk membuka aib family saya, tapi saya nak kongsikan kisah tersebut untuk jadikan iktibar bagi kita semualah, supaya tuan-tuan tak tertipu macam mana family saya kena tipu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.